Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Balkis binti Muhammad Badri, nombor matrik 054724. Hari ini saya akan bentangkan serba sedikit tajuk latihan ilmiah saya, iaitu keberkesanan sesi kaunseling dan tindakan disiplin dalam membentuk akhlak pelajar sekolah menengah di negeri Terengganu. Kementerian Pelajar tetapkan beberapa perkhidmatan yang disediakan dalam sesi bimbingan dan kaunseling di peringkat sekolah daripada Mencelah Natesan 2015. Manakala tindakan disiplin merupakan salah satu komponen penting dalam sistem persekolahan yang berkait rapat dengan tata tertib, tata susila, keadaan, akhlak dan kesopanan. Nuraini Zulkifli 2010. Oleh itu, amatlah penting peranan kedua-dua perkhidmatan ini dalam membentuk akhlak pelajar. Kajian ini membincangkan konsep sesi bimbingan dan kaunseling yang digunakan, bagaimana tindakan disiplin mampu membentuk akhlak pelajar dan tahap keberkesanan sesi bimbingan dan kaunseling serta tindakan disiplin dalam membentuk akhlak pelajar. Seramai 111 orang pelajar dari 6 buah sekolah dari daerah berbeza di negeri Terengganu dipilih sebagai sampel untuk mengetahui keberkesanan sesi bimbingan dan kaunseling serta tindakan disiplin. Dapatan kajian menunjukkan rata-rata pelajar berpuas hati dengan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling dan tindakan disiplin yang dikenakan atas kesalahan yang mereka lakukan. Tahap keberkesanan sesi bimbingan dan kaunseling serta tindakan disiplin dalam membentuk akhlak pelajar adalah tinggi dan hukuman yang dikenakan juga wajar dengan kesalahan pelajar. Bab 1. Pendahuluan. Bab ini mengandungi beberapa elemen penting seperti latar belakang kajian, penyataan masalah kajian, persoalan kajian, objektif kajian, sorotan kajian, kepentingan kajian, skop kajian, dan definisi operasi untuk memudahkan proses penyidikan dijalankan. Yang pertama, latar belakang kajian. Kaunselor sekolah memainkan peranan yang penting dalam menangani masalah disiplin dan kerutuhan moral pelajar sekolah. Setiap pelajar yang bermasalah akan melalui sesi bimbingan dan kaunseling ataupun tindakan disiplin yang bersesuaian dengan kesalahan mereka. Penyataan masalah kajian. Keberkesanan sesi bimbingan dan kaunseling dan tindakan disiplin akan menghasilkan keluaran pelajar yang bersahsiah dan mampu menghadapi masalah dengan berhemah. Akan tetapi, jika tidak digunakan teknik dan pendekatan yang betul, ia tidak akan berkesan. Oleh itu, kajian ini mengumpulkan elemen-elemen penting untuk memastikan keberkesanan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling atau tindakan disiplin dalam membentuk akhlak pelajar. Persoalan kajian. Apakah konsep sesi bimbingan dan kaunseling yang digunakan dalam membentuk akhlak pelajar? Bagaimanakah tindakan disiplin mampu membentuk akhlak pelajar sekolah menengah? Dan sejauh manakah tahap keberkesanan sesi bimbingan dan kaunseling serta tindakan disiplin dalam membentuk akhlak pelajar sekolah menengah? Objektif kajian ini pula adalah untuk mengenal pasti konsep sesi bimbingan dan kaunseling yang digunakan dalam membentuk akhlak pelajar, membincangkan bagaimana tindakan disiplin mampu membentuk akhlak pelajar dan membincangkan analisis tahap keberkesanan sesi bimbingan dan kaunseling serta tindakan disiplin dalam membentuk akhlak pelajar. Seterusnya, skop kajian. Lokasi pemilihan sampel kajian pula terbuka kepada semua pelajar di sekolah-sekolah berkaitan. Antara sekolah-sekolah yang terlibat dalam kajian ini adalah SMKA Durian Guling, SMKA Datuk Haji Abbas, SMA Khairiah, SMA Atas Sultan Zainal Abidin, SMA Marang, maafkan saya, SMKA Sheikh Abdul Malik tidak lagi berada dalam kajian ini, dan yang terakhir SMA Kampung Laut. Definisi operasi. Keberkesanan menurut Dewan Bahasa dan Pustaka 2017, keberkesanan adalah hasil yang boleh dilihat apabila sesuatu tindakan dilakukan. Sesi bimbingan kaunseling pula menurut Unit Pengurusan Psikologi KSM 2017, kaunseling adalah proses pertolongan yang profesional bertujuan membantu individu memahami dirinya dan persekitarannya. Tindakan disiplin pula menurut Dewan Bahasa dan Pustaka 2017 adalah peraturan yang ditetapkan untuk melatih seseorang supaya berkelakuan baik. Akhlak pula perkataan yang berasal daripada bahasa Arab jamak bagi khuluq, iaitu budi pekerti, kelakuan, tabiat dan tingkah laku. Seterusnya, pelajar sekolah menengah iaitu remaja dalam lingkungan 13 hingga 17 tahun, yang mana pada usia ini mereka mula meneroka dunia dan mencuba perkara-perkara baru.
Bab ini membincangkan kajian-kajian lepas berkaitan dengan kajian ini. Hal ini kerana hasil kajian tidak lengkap tanpa maklumat-maklumat daripada kajian lepas. Dengan itu, perbincangan kajian ini terdiri daripada kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan konsep kaunseling sekolah, konsep disiplin sekolah, peranan guru kaunseling, peranan guru disiplin, punca-punca pelajar dirujuk kepada guru kaunseling, salah laku disiplin pelajar dan hukuman yang sesuai, prinsip bimbingan dan kaunseling sekolah, etika kaunseling dan isu-isu berkaitan etika kaunseling. Bab 3 adalah metodologi kajian. Bab ini membincangkan tentang metodologi kajian yang digunakan untuk mengumpul dan menganalisis data. Elemen penting akan dibincangkan dalam bab ini adalah seperti reka bentuk kajian, metod pengumpulan data, kesahan, prosedur pengumpulan data dan metod analisis data. Yang pertama, reka bentuk kajian. Kajian ini merupakan kajian berbentuk kuantitatif iaitu kajian tinjauan yang mengumpulkan data menggunakan soal selidik. Metod pengumpulan data. Instrumen yang digunakan dalam kajian ini hanyalah satu iaitu instrumen soal selidik. Instrumen ini terdiri daripada satu set soalan struktur dan arahan lain bertujuan untuk mengumpul maklumat responden. Soalan struktur ini digunakan bagi memudahkan pengkaji untuk menganalisis dan merekod data dan jawapan. Soal selidik ini mengandungi 4 bahagian iaitu bahagian A, B, C dan D. Bahagian A adalah berkaitan data demografi yang mengandungi maklumat-maklumat pengenalan diri responden. Bahagian B pula adalah set soalan pengalaman pelajar menerima perkhidmatan, bimbingan dan kaunseling. Bahagian C pula adalah berkaitan pengalaman pelajar menerima tindakan disiplin dan bahagian D adalah berkaitan keberkesanan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling serta tindakan disiplin. Seterusnya, prosedur pengumpulan data. Yang pertama, pengkaji menyerahkan contoh soal selidik kepada penyelia untuk disemak. Kemudian mengedarkan set soalan kepada beberapa pelajar dari setiap sekolah melalui Google Form. Pelajar menjawab soalan di atas talian dan data diperoleh secara automatik. Pengkaji hanya perlu mengeluarkan data dan membuat analisis data. Metod analisis data menggunakan perisian Google Form dan data dipindahkan dalam bentuk carta bar dan carta pie pada Microsoft Word. Seterusnya bab 4 iaitu dapatan kajian. Dalam bab ini, pengkaji menerangkan data responden berkaitan dengan faktor demografi kajian, pengalaman pelajar menerima perkhidmatan bimbingan dan kaunseling, pengalaman pelajar menerima tindakan disiplin, dan keberkesanan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling atau tindakan disiplin dalam membentuk akhlak pelajar sekolah, serta cadangan-cadangan penambahbaikan dalam kedua-dua perkhidmatan ini mengikut kesesuaian melalui soal selidik yang diedarkan. Soal selidik bahagian A, item A1 berkaitan jantina. Kajian mendapati 80 orang responden iaitu 74.5% adalah perempuan, 25.5% adalah lelaki. Item A2, 30 orang responden adalah daripada SMK Edwin Gulen, 29 responden daripada SMA Atas Sultan Zainal Abidin, 15 responden daripada SMKA Dato' Haji Abbas, 14 responden daripada SMA Khairiyah, 12 responden daripada SMA Marang dan 11 responden daripada SMA Kampung Laut. Seterusnya, item A3, dapatan kajian mendapati 84 responden bersamaan 75.7% adalah pelajar asrama dan 27 responden bersamaan 24.3% adalah pelajar berulang. Item A4 mendapati 83 orang responden iaitu 77.6% pelajar pernah menerima perkhidmatan bimbingan dan kaunseling, manakala 48 orang responden bersamaan 44.9% pernah menerima tindakan disiplin. Seterusnya, soalan bahagian B, pengalaman pelajar menerima perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Item B5 mendapati 91 orang responden bersamaan 82% pernah menerima perkhidmatan bimbingan dan kaunseling, manakala 20 orang responden bersamaan 18% tidak pernah menerima perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Item B6 mendapati 64 orang responden merujuk guru kaunseling dengan rela hati, manakala 46 responden adalah dirujuk kepada guru kaunseling. Item B7 berkaitan punca-punca atau masalah yang timbul yang menyebabkan pelajar dirujuk atau merujuk. 56 responden adalah menghadapi masalah pembelajaran, 8 responden menghadapi masalah keluarga dan keuangan, 27 responden adalah kerana masalah emosi seperti depression, anxiety atau self-confidence. 13 responden adalah mengalami masalah antara rakan sekelas, 10 responden
Mengalami masalah melibatkan guru, 37 responden kerana masalah disiplin seperti ponteng, meniru dan lain-lain, manakala 4 responden kerana terlibat dengan kes-kes berat seperti seks, dadah dan alkohol. Item B8 mendapati 82 responden iaitu 73.9 berjaya dibantu oleh guru kaunseling, manakala 29 orang responden tidak berjaya dibantu. Item B9, 90 orang responden bersetuju bahawa guru kaunseling berintegriti dan mengikut etika, manakala 21 orang responden bersamaan 18.9% tidak bersetuju. Item B10, 88 responden berpuas hati dengan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling, manakala 23 responden tidak berpuas hati. Item B11, 90 responden bersamaan 81.1% bersetuju untuk mengesyorkan kepada rakan-rakan lain untuk menerima perkhidmatan bimbingan dan kaunseling, manakala 21 responden tidak bersetuju untuk mengesyorkan kepada rakan-rakan yang lain. Bahagian C, pengalaman menerima tindakan disiplin. Item C12 mendapati 54 responden pernah menerima tindakan disiplin dan 55 orang responden tidak pernah. Item C13, salah laku yang menyebabkan pelajar dikenakan hukuman tindakan disiplin boleh dilihat dalam gambar yang disediakan. Terdapat 13 salah laku yang menyebabkan pelajar dikenakan hukuman tindakan disiplin. Salah laku yang mendapat peratusan tertinggi adalah lain-lain dan salah laku yang mendapat peratusan terendah adalah meniru dalam peperiksaan, mencuri dan menceroboh bilik guru atau bilik khas. Item C14, kewajaran hukuman yang dikenakan mengikut salah laku. 84 responden bersetuju bahawa hukuman yang dikenakan adalah wajar dan 24 responden tidak bersetuju. Item C15, 98 responden bersetuju bahawa tindakan disiplin berjaya membentuk akhlak pelajar bermasalah menjadi lebih baik bergantung pada teknik dan individu itu sendiri, manakala 12 orang responden tidak bersetuju. Item C16, 88 responden bersetuju bahawa guru disiplin adalah seorang yang berintegriti dan mengikut etika, manakala 21 responden tidak bersetuju bahawa guru disiplin berintegriti dan mengikut etika. Bahagian terakhir, bahagian D, berkaitan keberkesanan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling atau tindakan disiplin dalam membentuk akhlak pelajar. Item D17, 89 responden bersetuju bahawa perkhidmatan bimbingan dan kaunseling mampu membentuk akhlak pelajar, manakala 45 responden bersetuju tindakan disiplin dapat membentuk akhlak pelajar. Item D18, 85 responden bersetuju bahawa guru kaunseling dan guru disiplin menggunakan teknik yang sesuai dengan zaman sekarang, manakala 25 orang responden tidak bersetuju kerana merasa teknik yang digunakan sudah tidak relevan. Item D19, berkaitan teknik yang responden rasakan perlu ditambah baik, 62 responden memberi cadangan-cadangan lain, manakala 49 responden lain tidak memberi cadangan-cadangan lain. Item D20, 106 responden bersetuju bahawa perkhidmatan bimbingan dan kaunseling dan tindakan disiplin berkesan dalam membentuk akhlak pelajar, manakala 5 responden tidak bersetuju. Item D21, berkaitan tahap keberkesanan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling dalam membentuk akhlak pelajar. Tahap tertinggi adalah pada skala 4 yang mendapat 51 responden, manakala tahap terendah adalah pada skala 1. Item D22, berkaitan tahap keberkesanan tindakan disiplin dalam membentuk akhlak pelajar. Skala yang mendapat responden tertinggi adalah pada skala 4 yang mendapat 60 orang responden, manakala skala terendah adalah skala 1 yang hanya mendapat 2 orang responden. Item terakhir, item D23, tahap integriti dan kebolehpercayaan guru kaunseling dan guru disiplin. 44 responden bersetuju bahawa tahap integriti dan kebolehpercayaan guru disiplin dan guru kaunseling adalah pada skala 4. Bab terakhir, rumusan, implikasi dan cadangan. Rumusan keseluruhan, kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti kaedah dan keberkesanan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling atau tindakan disiplin dalam membentuk akhlak pelajar, mengenal pasti tahap integriti dan kebolehpercayaan para guru dalam membentuk akhlak pelajar, mencanangkan pengubahsuaian dan penambahbaikan kaedah yang digunakan oleh guru, mengenal pasti perkhidmatan manakah yang mampu membentuk akhlak pelajar ke arah yang lebih baik. Implikasi kajian.
Kajian ini sedikit sebanyak menyumbang kepada kesedaran responden terhadap kepentingan dan kefungsian perkhidmatan bimbingan dan kaunseling dalam melahirkan pelajar yang bermoral, dan berwawasan. Begitu juga dengan tindakan disiplin, kajian ini memberi peluang kepada pelajar untuk menyuarakan pendapat dan cadangan yang boleh ditambah baik oleh pihak sekolah dan ibu bapa dalam membentuk generasi yang lebih cemerlang pada akademik dan akhlak pelajar. Cadangan, pengkaji menyediakan beberapa cadangan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia, pihak sekolah, pihak ibu bapa serta cadangan kepada kajian lanjutan. Dengan itu, terdapat cadangan yang diutarakan oleh pengkaji berkaitan dengan tajuk kajian iaitu keberkesanan sesi kaunseling dan disiplin dalam membentuk akhlak pelajar di sekolah menengah di Terengganu. Hal ini kerana perkhidmatan bimbingan dan kaunseling dan tindakan disiplin sekolah memainkan peranan yang besar dalam membentuk akhlak pelajar dan sasiah para pelajar sebagai pelapis negara. Akhir sekali, sebagai penutup, hasil perbincangan dalam kajian dapat disimpulkan bahawa tahap keberkesanan sesi bimbingan dan kaunseling dan tindakan disiplin dalam membentuk akhlak pelajar sekolah menengah di negeri Terengganu memberi tindak balas yang baik dan cemerlang. Maka hasil kajian ini bertepatan dan wajar bagi pelajar untuk mendapatkan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling dalam membantu mereka. Begitu juga dengan tindakan disiplin, ia boleh membentuk akhlak pelajar mengikut teknik yang betul dan beberapa penambahbaikan perlu dibuat mengikut kesesuaian. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.